Hari ni PhD student saya, Mr. Lee Chiat, hantar tesis full binding. Setelah lulus, whatever, Mr. Lee say hi. Terima kasih ya. Semoga menjadi inspirasi kepada ramai orang nak buat PhD. Ni Mr. Lee cerita sikit daripada PMR ke PhD tu. Saya Lepas sikit. Okay, nama saya Lee Chiat. Saya masuk polis gunakan PMR pada tahun 2003. Lepas tu selepas saya masuk polis tu, saya tengok kelakar akademik akan menentukan gaji seseorang anggota. Lepas tu waktu itu saya tak dapat gunakan SPM disebabkan bahasa Melayu saya tak kredit. Lepas tu saya terpaksa gunakan kelayakan PMR. Lepas tu selepas tamat latihan asas, saya bertugas di Batalion 14 PJ Tawau. Lepas tu dari sana saya ambil bahasa Melayu kertas ulangan sebagai calon persendirian. Hebat kan? Bila sudah dapat lulus 4B, sebelum tu 7D, lepas tu sudah dapat 4B, maka bila kita sudah dapat, bermakna saya sudah ada peluang untuk sambung belajar di peringkat STPM. Dan STPM juga saya calon persendirian. Saya sendiri pergi ambil 5 mata pelajaran yang tidak memerlukan cikgu tuition, iaitu pengajian bahasa Melayu, pengajian perniagaan, sejarah dan geografi. Lepas tu saya dapat lulus 4 sajalah. Yang sejarah tu terlampau banyak, saya tak tahu mau baca apa. Lepas tu selepas tu dengan kelulusan STPM, saya ambil MUI. Lepas tu saya sambung belajar secara separuh masa di UMS. Permulaan tu saya dari Tawau kena naik bas 8 jam pergi ke KK untuk belajar. Dan dan dipermudahkan setelah lebih kurang setengah tahun saya dapat ditukarkan ke KK. Lepas tu tempoh pengajian tu dari 2018 sehingga 2022. Lepas tu sepanjang tempoh pengajian tu setiap kali saya akan duduk di depan supaya saya dapat menimba ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh pensyarah, dan juga saya membuat rakaman untuk memudahkan saya dengar balik rakaman kuliah. Dan dengan prestasi tersebut saya dapat kelas pertama di ijazah sarjana muda saya 3.71. Lepas tu saya berhenti, tak sambung lagi. Saya tunggu untuk kenakan pangkat secara lantikan, dan 2015 saya dinaikkan ke pangkat inspektor. Selepas tu 2017 saya disahkan jawatan, dan 2018 saya sambung balik pengajian sarjana setelah mendapat ilham atas lukisan projestif ADHTP, dan saya gunakan ADHTP itu untuk memahami pola psikologi orang tahanan poka. Dan peringkat masa saya dalam full research 2018 sampai 2021. Dan dalam tempoh hujung tahun 2021 saya hadir satu seminar online iaitu Bob Proctor, iaitu tentang bagaimana kita nak ubah mental program kita. Dan tercetusnya ilham untuk hasilkan modul, yang inilah tesis tajuk saya, modul perubahan paradigma. Dan juga diselia oleh Prof Mas. Dan setelah 3 tahun kemudian, dari 2022 sampai 2025, dan berjaya menamatkan pengajian ijazah Dr. Falsafah. Terima kasih. Mr. Lee pelajar PhD yang sangat saya bangga ya. Kena dia punya petua dia. Dia asasnya PMR kan Mr. Lee kan? PMR masuk polis. Berapa tahun masuk polis PMR? Saya masuk polis umur 21. Sekarang sudah umur 43. Ya. Lepas masuk polis dengan menggunakan PMR, tapi sekarang Mr. Lee berjaya menyiapkan PhD. Semua orang bolehlah ya
Dekat dunia ni orang yang dapat PhD menjalani proses pengalaman jatuh bangun PhD itu 0.1% saja daripada populasi dunia. Tuan-tuan lagi sikit kan? Ada apa-apa nak tanya? Pak Dua, Doktor dan Prof, terima kasih. Nak tanya apa-apa? Boleh tanya Mr. Lee ni. Ya. So proses dia hari ni Mr. Lee dah melalui Viva dan buat pembetulan Viva dan dah hantar pembetulan 3 bulan minor correction dan selepas disemak dan sebagainya dan diluluskan oleh IPS, hari ni Mr. Lee buat hardcover. Hardcover ni cerita macam mana proses daripada Viva sampai hardcover? Kebanyakan orang ingat selepas Viva tu maka selesai. Maka sebelum dia tak selesai lagi. Selepas Viva kita kena buat pembetulan. Lepas tu ketika kita buat pembetulan tu kita kena tengok balik panel penilai luar, dalam dan juga apakah kehendak pengelia. Lepas tu kita buat checklist satu persatu, kita buat semakan dan buat pembetulan. Selepas siap pembetulan, pengelia yang akan sahkan. Bila selesaikan, kita akan hantar ke fakulti untuk membuat semakan untuk bahagian abstrak. Setelah diluluskan, barulah kita akan tesis ni baru akan dihantar ke peringkat IPS. Bila sampai peringkat IPS, dia akan ada satu proses lagi yang memakan masa lebih kurang 2 bulan, yang mana mereka akan adakan mesyuarat jawatankuasa pengajian siswaza. Selepas mesyuarat tu baru akan pergi ke mesyuarat senat. Habis mesyuarat senat, bila pelajar dapat keputusan, pelajar juga dikenaki urusan dengan IPS untuk kemaskini format mengikut penulisan opsi. Dan itulah prosesnya memakan masa lebih kurang 3 bulan daripada tarikh Viva tu. Hari ni Mr. Lee jumpa saya untuk hantar final hard copy tesis PhD. Nampak ni tesis PhD beliau. Tapi walaupun kita nampak dia tebal, kita jangan fikir dia buat dalam 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tak. PhD ni minimum 3 tahun, ya. Ada student saya yang buat 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun. Tapi Mr. Lee ni antara yang cepat lah, ya, yang pantas. Mr. Lee, cerita sikit tajuk kita punya tesis ni, apa yang Mr. Lee buat? Ni. Okey, tajuk tu adalah tentang kesan modul perubahan paradigma ke atas pesalahan jenayah. Oleh itu, kebanyakan pesalahan jenayah bila dia sudah keluar daripada penjara, kenapa dia berkelakuan atau mengulangi kesalahan yang dilakukan sebelum ini. Oleh itu, saya mengagungkan satu modul sebagai sub-modul sampingan untuk menambah baikkan modul yang sedia ada. Dan modul ini mempunyai 8 strategi bagaimana kita nak mengubah mental program kita atau dipanggil sebagai paradigm. Terutama sekali yang pertama adalah strategi pertama, penggunaan masa. Bagaimana kita menggunakan masa dalam kehidupan harian yang akan membentuk diri kita. Yang kedua adalah apakah fokus dalam harian, fokus dalam kehidupan harian kita. Okey, kejap Mr. Lee. Modul perubahan paradigm ni berdasarkan CBT kan? Berdasarkan Cognitive Behavioral Therapy Mr. Lee ni adalah bagaimana untuk ubah paradigm orang-orang yang bermasalah, yang keliru, termasuk yang ada mental health dan sebagainya. Dan Mr. Lee bina dan test modul ni untuk penghuni-penghuni penjara dengan menggunakan eksperimen rawatan dan kawalan. So statistik dia banyak lah itu ya. Dan proses kesahan, pengujian modul dan eksperimen. Sekarang ni dan modul ni sangat bagus. Dia ada berapa? 7 8 strategi. 8 strategi. 8 strategi ni boleh ubah orang, ubah paradigm. So mesti dia akan terangkan 8 strategi yang terbukti dalam eksperimen. Okey, sila Mr. Lee. Okey, tadi saya yang pertama sekali adalah strategi penggunaan masa. Yang kedua adalah memberi fokus. Dalam kehidupan harian kita perlu memberi fokus. Kalau kita tak dapat memberi fokus, kita tak dapat mempelajari sesuatu yang baru. Lepas tu yang ketiga adalah kisah silam. Setiap orang ada kisah silam tu. Adakah kisah silam tu membantu kita atau menarik kita ke belakang? Kalau menarik kita ke belakang tu, kita perlu sedar dan kita perlu lepaskan. Pasal kalau kita tidak lepaskan, kita sentiasa memikul kisah-kisah silam kita. Dia akan membantukan proses untuk maju ke depan.
Lepas tu yang keempat adalah tentang persepsi diri. Ya. Oleh itu bila kita melihat sesuatu tu ada berdasarkan persepsi kita. Kalau kita mengubah persepsi daripada negatif ke positif, atau kita melihat apa-apa yang berlaku dalam kehidupan harian ini adalah satu sesi pembelajaran. Bila kita melihat dia sebagai satu sesi pembelajaran, kita tidak akan memberontak, kita tidak akan menafikan, maka kita akan bersedia untuk terima. Oleh itu ini adalah bahagian pertama, 4 strategi. Okey, so kita ulang balik Dia ada 8 strategi kan Mr. kan? Betul. Dalam modul eksperimen PhD ni 4 strategi. Yang pertama adalah penggunaan masa. Tu paling penting. Macam you all lah nak kurus kan. So tanya pada diri, apa you all buat dalam masa tu? Nak sembuh depression, anxiety, apa you all buat? Nak dapat PhD, apa you all buat? Jadi penggunaan masa yang maksimum. Yang kedua apa Mr. Fokus. The power of focusing. Tahu nak buat apa, fokus pemikiran, perasaan, tindakan, macam nak gerakkan tu. Itu yang mesti buat tu. Yang ketiga apa? Kisah silam. Kisah silam. Dan dalam modul ini banyak orang yang terbantut, personality, karakter dia terganggu, pemarah sebab lekatan kisah silam tu. Seperti penderaan, gangguan emosi, dicabut, rumah tangga yang porak-poranda, anak masa perceraian, orang fitnah dia. Kisah silam tu menyebabkan karakter dia tak berkesan lah. Kesian kan Mr. kan? Jadi Mr. ubah kisah silam tu. Dengan yang keempat adalah persepsi. Mengubah persepsi. Jadi untuk ubah kisah silam adalah ubah persepsi. Change your perception. Ubah kita punya cermin mata tu. Color tu ubah. Daripada merah pergi biru ke, pergi warna lain ke. Ni itu adalah tahap yang pertama, 4 perkara tu. Jadi kita kalau ulang balik, yang pertama penggunaan masa yang maksimum apa kita buat. Yang kedua kita kena fokus. Yang ketiga ialah kita kena lepaskan kisah-kisah silam. Yang keempat kita kena ubah persepsi baru. Kepada benda-benda buruk itu jadi benda-benda yang memberi kita pengajaran, semangat, kecilkan skill. Itu level 1. Mesti level 2 eksperimen kita. Okey, level 2 macam kita kehidupan kita adalah director, kita adalah pengarang, dan juga kita adalah pelakon. Dan kita berlakon berdasarkan cita rasa kita. Setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza. Oleh itu kita kena tanya dengan diri kita, sekiranya kisah lepas saya tidak menarik, kenapa kita tak nak ubah skrip kehidupan? Kenapa kita masih menggunakan skrip yang lama untuk meneruskan kehidupan? Pasal dah tahu benda tu sakit, kenapa fikir lagi? Pasal setiap hari Tuhan bagi kita peluang, selagi kita bernafas, kita ibarat setiap hari diberikan sehelai-helaian kertas yang putih. Kita yang menentukan hari ini kita nak buat apa. Oleh itu kita perlu menulis skrip kehidupan yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Lepas tu disusuli dengan imajinasi. Bila kita sudah menulis, kita kena bayangkan kehidupan yang kita inginkan. Pasal bayangan tu akan mendorong kita untuk membentuk satu pembentukan tingkah laku yang baharu. Pasal kita nak, contohlah kita nak kuruskan badan, kita pun bayangkan badan kita yang sudah kurus, yang sudah cantik, yang sudah ramping. Oleh itu bayangan tersebut, image tersebut akan mendorong kita untuk ubah tabiat kita, untuk ubah kita punya tingkah laku harian kita. Iaitu yang kelima adalah skrip kehidupan, yang keenam adalah imajinasi, dan yang ketujuh adalah pembentukan tingkah laku baharu. Macam mana kita nak tahu pembentukan tingkah laku itu selesa atau tidak selesa? Semestinya setiap perubahan dia akan mendatangkan ketidakselesaan. Kalau selesa itu bukan satu perubahan. Perubahan itu dia memang akan membawa satu ketidakselesaan. Contohnya, kamu gunakan tangan yang tidak dominan untuk menulis nama anda akan rasa tidak selesa. Lepas tu yang terakhir sekali, bila kita sudah buat perubahan tingkah laku, kita kena ada disiplin dan juga komitmen. Tanpa disiplin dengan komitmen, dia ibarat hangat-hangat tahi ayam, dia tidak akan berpanjangan. Oleh itu dia kena disiplin. Bermakna disiplin kita memberi arahan kepada diri kita dan kita mematuhi arahan yang kita beri. Lepas tu kita committed untuk melaksanakan, untuk meneruskan sehingga kita sampai ke garis penamat kita yang kita rancangkan. Mas Lee, ada satu soalan tu. Dia kata suami saya curang, dia sakit hati, dia trauma, tapi dia masih sayangkan suami dia. Macam mana nak move on menggunakan teori
modul perubahan paradigm Meseli. Okey, sebagai contohnya kalau suami dia sudah sedar tentang kesalahan dia, kita tengok balik dia cakap dia sudah sedar, tapi tengok penggunaan masa, adakah dia meluangkan lebih banyak masa bersama isteri dia? Adakah dia memberi fokus kepada anak dengan bini dia, atau dia masih cakap saja tapi dia tidak bikin serupa apa yang dicakap tu? Lepas tu adakah dia melepaskan kisah silam manis madu-madu dia yang lepas? Lepas tu adakah dia mengubah persepsi bahawa dia yang boleh membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini, dan dia perlu menulis skrip kehidupan bagaimana membina satu perjalanan hidup yang baik dengan isteri dia. Itu kita kena tengoklah, adakah dia cakap, adakah dia buat, atau setakat cakap saja, tidaklah sebarang tindakan. Dan yang last tu komitmen untuk menarik semula kepercayaan isteri tu kena konsisten. Bukan hari ini, esok tidaklah, lusa. Okey. Jadi untuk fasa kedua, modul perubahan paradigm yang dibuat oleh Mr. Lee dalam tesis PhD dia, ya, secara eksperimen untuk mengubah persepsi. Tapi masa buat eksperimen ni dia buat di penjara, sebab Mr. Lee ni dia kaunselor PDRM. Dia keluar masuk tengok banduan kat penjara. Jadi dia nak ubah persepsi banduan tu, tapi boleh digunakan oleh orang umum. Okey, untuk fasa yang kedua, tadi Mr. Lee kata yang pertama kita kena ubah Mr. Lee? Skrip kehidupan. Skrip kehidupan. Jadi kita kena believe, kena yakin kita adalah director, kita adalah penata cahaya, kita adalah penulis skrip. Kita boleh ubah takdir kita dengan doa, dengan usaha, dan kita kena create benda tu jadi indah. Kita yang jadi director kan Mr. Lee kan? Kita bukan pelakon saja, kita director. Yang kedua, kita kena ada satu daya imagination. Imagination ni just macam positive thinking, positive imaginary, dan yakin, dan dia akan membuat-buatkan perasaan keseronokan, vision board untuk berjaya tu. Jadi dia akan mengukuhkan konsistensi dan kita punya fokus tu. Seterusnya kita akan buat pembentukan tingkah laku baru. Ini yang susah ni. Semua dalam kognitif perasaan kena ubah tingkah laku. Macam tadi kan, suami curang kan. Jadi kena ubah tingkah laku. Kena peluk isteri 1 hari 3 kali. Kena cium dia 1 hari 5 kali. Kena rapat dengan anak, peluk dengan anak. Kalau isteri membebel, sabar. Ubah tingkah laku. Dan akhirnya komitmen, konsistensi. Itu mahal tu Sebab tu yang paling mahal adalah konsistensi. Ya. Jadi sangat menarik lah. Nanti kalau siapa yang nak jemput Mr. Lee untuk sampaikan modul perubahan paradigm berdasarkan CBT yang telah diuji, kesahan, kepercayaan dan eksperimen. Bagus. Ada soalan lagi ke? Masya Allah, terima kasih Puan Faisal, Mas dan Mr. Lee atas kata-kata yang positif. Ada apa-apa nak tanya? Mr. Lee, bagi tahu sikit kenapa manusia susah nak ubah paradigm. Pasal manusia kita dibentuk sejak awal sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun tu kita tidak ada satu penapis. Lepas tu kita mengira apa saja tingkah laku orang lain, yang terutama sekali ibu bapa. Ibu bapa kita, persekitaran kita, bahan bacaan, apa yang kita tengok, itu akan semua diserap ke dalam kita punya minda. Lepas tu bila sudah lepas 7 tahun, dia boleh ada tapisan, so dia boleh mudah buat pilihan. Dan ini yang akan membentuk diri kita sehinggalah dibuat satu perubahan. Kalau tidak, dia akan bawa sepanjang hidup kita. Oleh itu, kalau seseorang tu tak semestinya dia makin tua, dia akan makin matang. Tapi kalau dia tidak ada buat sebarang perubahan, dia tua-tua pun perangai sama juga. Itulah berlakunya orang tua-tua tu, dia kadang-kadang dia terlibat dengan jenayah juga. Oleh itu, bila kita sedar, yang penting sekali adalah kesedaran. Kalau kita tidak ada satu kesedaran, maka tiada perubahan. Pasal kita rasa kita tiada masalah. Masalah itu semua daripada orang lain dan bukan dirinya. Bila ada kesedaran, kita mula sedar tentang kita punya fikiran, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berkelakuan, bagaimana kita bercakap dengan orang, bagaimana kita memilih makanan yang sihat, bagaimana kita memilih aktiviti yang menyihatkan badan kita. Itu semua daripada kesedaran. Okey.
Mas Ali, beri kata-kata semangat kepada orang yang nak buat PhD. Boleh? Okey, kalau kita nak buat PhD, yang pertama sekali kita betul-betul kena tahu apakah kita punya niat dan keinginan, dan bukan ikut orang lain. Contoh macam saya nak buat PhD ni, memang saya nak buat, saya nak buat pasal saya inginkan, teringin sangat nak buat. Oleh itu saya akan fikirkan bagaimana untuk buat, dan bukan fikir kalau tak jadi macam mana. Itu dua benda yang berbeza. Kalau kita ada niat, ada tanamkan azam, kita akan fikir tentang how to make it done. Kalau kita fikir secara mikir, why, atau kenapa, atau if, what if. Kalau what if tu kamu punya semangat, kamu punya keyakinan, kamu punya kepercayaan akan goyang. Pasal kamu akan fikir if tu akan jadi 50. Tapi kalau kamu fikir tentang how, bukan if, maka anda akan sepenuh masanya percaya bahawa anda boleh lakukan. Semua orang boleh buat, tapi adakah anda sanggup untuk melakukan dia? Adakah anda sanggup untuk meluangkan masa, mencuri masa untuk menyiapkan tesis, untuk menelaah, untuk membaca artikel, untuk menulis, menulis sebegitu. Dan sepanjang tempoh pengajian PhD dia bukan permanent head image. Sebenarnya dia ada juga masa luang untuk anda. Bukan setiap hari kita mau tulis sampai berjam-jam. Dia ada dia punya pening secara berfasa. Macam semester ni kita buat benda yang fokus kepada apa yang kita nak siapkan. Semester depan, Mas Ali, term kita dalam PhD pening berperingkat. Cerita sikit Mas Ali, apa itu pening berperingkat? Bermakna setiap semester tu dia ada perkara-perkara yang berlainan untuk difokus. Dan kenapa seseorang tu dia menghabiskan pengajian sebegitu lama, sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Disebabkan dia ada start, dia ada mungkin dari segi penulisannya tersalah, lepas tu tak mencapai apa yang dikehendaki oleh pengelia, atau dia menghadapi masalah dalam buat collecting sampel. Kalau kita punya kajian buat terlampau bombastik, kita susah untuk dapat responden. Itu akan jadi isu juga. Oleh itu bila kita nak buat kajian, kita kena fikir secara logik. Adakah responden kita mudah dicari? Siapa penilai pakar dia? Kalau kita nak minat instrumen, minat modul, kita kena pasti siapa yang akan jadi panel pakar kita. Okey ya. Jadi ramai student PhD saya saya ada berpuluh dan berbelas-belas yang dah habis dah bayar. Ada yang buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun pun ada. Ada yang dah berbelas-belas tahun pun tak habis lagi. Dan Mr. Lee antara yang cepat lah 3 tahun kan Mr. Lee? 3 tahun. 3 tahun dan Mr. Lee dapat GOT, Graduate on Time. PhD 3 tahun, jadi saya sangat bangga dengan Mr. Lee. Dia perjalanan yang sangat indah. Mr. Lee, ramai orang kata tu, kenapa tebal sangat? Bagi tahu sikit. Sebenarnya kalau kita tak pernah belajar PhD, kita tengok ketebalan, kita akan gerung, kita akan takut, kita akan kehilangan semangat. Sebenarnya dia tidak susah. Pasal setiap chapter tu dia ada sub-sub chapter dia ada sub-sub tajuk dia. Oleh itu kita campur sub-sub dia akan jadilah maya. Bukan dia satu tajuk aja, dia ada huraian tu. Oleh itu sikit lama-lama jadi bukit. Itu aja jadi dia. Oleh itu bila kita tengok sebegitu tebal, sebenarnya dia punya kandungan cuma 413 muka surat. 414 sampai 775 muka surat itu semua adalah lampiran. Lampiran tu untuk mengesahkan tentang penulisan yang dibuat tu. Pasal kita kena buktikan itu memang bukan rekaan, tapi adalah eksperimen yang dibuat, surat yang dihantar, penilaian yang diberikan oleh pakar, modul yang bisa dilampirkan, dan juga kita kalau ada kita masukkan tentang hak cipta, tentang modul yang kita bina, sebegitu. Dan statistik. Ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi last sebelum kita habis? Ya, bukan senang ni nak jumpa Mr. Lee ni. Ya. Kaunselor PTRM yang berjaya buat PhD GOT dalam tesis kesan eksperimen modul perubahan paradigm. Yang 8 topik tadi tu, ya, dalam kalangan penghuni penjara, tapi boleh juga digunakan oleh
orang awam yang ingin merubah paradigm diri menjadi lebih baik. Nasihat untuk hidup ceria. Okey, last Musli. Kita tidak dapat menafikan ketidaktentuan yang akan berlaku dalam kehidupan harian. Kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Namun begitu, kita kena syukuri waktu yang kita ada. Macam here and now, hari ini. Hari ini kita dapat bangun, kita dapat makan, kita syukurlah apa yang ada. Dalam masa yang sama kita kena usaha. Jangan kita syukur, kita tidak usaha, kita akan tersangkut dekat sana. Bermakna kita bersyukur, dalam masa yang sama kita juga berusaha untuk majukan diri, untuk membahagiakan ahli keluarga kita. Kalau kita terlampau fikir tentang masa depan, kita akan diselubungi dengan ketakutan. Kalau kita terlampau fikir tentang kisah silam, kita akan depressed, kita akan mengalami kemurungan. Tapi kita fokus kepada sekarang ni. Sekarang ni kita boleh bernafas, kita boleh makan, kita boleh minum. Kita fokus kepada hari ini, saat ini, ketika ni, maka kita punya fikiran akan jadi tenang. Dan salah satu teknik, kita boleh buat teknik pernafasan. Menafas saja. Bermakna kita tumpukan kepada pernafasan tanpa memikirkan apa-apa. Bila kita kosongkan pemikiran, kita tengah charging. Kosongkan pemikiran adalah proses untuk charging energi kita supaya dia naik balik. Dia tidak makin turun. Bila kita tak fikir apa-apa, kita akan rasa badan kita saya rasa macam penuh bertenaga. Pasal kita tidak diselubungi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Okey, Musli, last. Ni betul-betul last lah Okey, apa harapan dan impian Musli selepas bagailah Dr. Lee Chiat? Saya ada satu impian. Impian adalah menjadi penceramah inspirasi. Bukan saja di negara dan di luar negara, dan juga saya boleh pergi ke sini, ke sana. Dan dalam masa yang sama saya menyampaikan ilmu yang saya pelajari. Dalam masa yang sama saya juga boleh mempelajari budaya di negara orang, makanan mereka, kehidupan mereka. Dan ini akan menambah lagi banyak ilmu yang pengetahuan tentang latar belakang budaya dan sosioekonomi sesebuah negara. Okey, Musli pegang satu. Mesti pegang ni. Wah, ni Okey, hari ini saya merakamkan jutaan tahniah dan syabas kepada Musli kerana berjaya menyiapkan PhD on time, dan hari ini hantar jilid keras dan terbuktilah. Dan Musli pun dapat surat Senate untuk layak dipanggil Mr. Lee Chiat, dan semoga terbang tinggi, sentiasa merendah hati tetapi terbang tinggi, dan menikmatilah kehidupan yang indah. Okey, bye. Okey, terima kasih.